Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 9 April 2024. Kerja pembinaan Jambatan Batang Lasar menghubungkan Pulau Bruit dengan Pekan Daro melalui rangkaian jalan pesisir dijangka dapat disiapkan pada Disember ini. Adu Daro Safi'i Ahmad berkata, setakat 25 Mac lepas, projek kerajaan Sarawak itu sudah mencapai tahap 91.36% siap. Beliau berkata Jambatan Batang Lasar merupakan antara 3 projek jambatan dibina kerajaan negeri di kawasan pesisir, iaitu Jambatan Batang Paluh dalam kawasan Dun Semop dan Jambatan Batang Igan dalam kawasan Dun Jamoreng. Justru itu, untuk sambutan Aidilfitri pada 2025, rakyat tidak perlu lagi menggunakan feri di muara Batang Lasar seperti sekarang. Katanya ketika menjelaskan mengenai perkembangan terkini projek pembinaan jambatan berkenaan. Pembinaan Jambatan Batang Lasar menyeberangi Batang Lasar sepanjang 2.43 km merupakan jambatan terpanjang menyeberangi sungai di Sarawak melibatkan kos RM597.58 juta. Sementara itu, menurut Adun Daro itu, menjelang Aidilfitri ini, perkhidmatan feri ditambah daripada 2 kepada 3 feri, manakala waktu operasi juga dilanjutkan dari 4 pagi hingga 12 tengah malam bagi menampung jumlah peningkatan kenderaan. Beliau berkata, dengan penambahan feri dan waktu beroperasi, masa menunggu giliran kenderaan memasuki feri menjadi singkat, lebih kurang 30 minit sahaja. Orang ramai yang menggunakan pengangkutan air semasa sambutan Hari Raya kelak diingat mengutamakan keselamatan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut, Datuk Henry Heri Jinip berkata, walaupun penggunaannya semakin kurang, namun keselamatan pengguna amat penting. Ini termasuk menggunakan jaket keselamatan dan tidak terlebih muatan semasa bermudik. Dato' Henry menjelaskan perkara tersebut kepada RTM di Kuching semalam. Beliau percaya dengan mematuhi peraturan mudah itu, kecelakaan di sungai dan laut dapat dielakkan. Yang menggunakan jalan air, saya mengingatkan berhati-hati, harus pakai jaket keselamatan, jangan penuh bot, penuh gila, itu penting. Dan kepada yang menggunakan jalan raya, pastikan kita memandu dengan cermat. Polis Kuching berada dalam keadaan siap siaga di semua lokasi tumpuan orang ramai, kawasan komersil dan kawasan sasaran bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmun Bajah berkata, ke arah itu seramai 208 pegawai kanan dan anggota yang terdiri daripada anggota tugas am dan trafik terlibat dalam penugasan tersebut. Penugasan melibatkan 186 pegawai dan anggota tugas am, 22 pegawai dan anggota trafik adalah bagi memastikan masyarakat merasa melalui konsep penugasan perkhidmatan diterima dan dirasai. Menerusi kenyataan media, ACP Ashman menambah, penugasan tersebut juga untuk menjamin keselamatan masyarakat dan pengguna jalan raya serta ketenteraman awam. Orang ramai yang meninggalkan rumah untuk balik ke kampung atau bercuti dinasihatkan untuk mengisi borang pemakluman balik kampung di balai polis terdekat atau secara online melalui aplikasi VSP 2.0 atau melalui link Facebook IP di Kuching. Pengguna jalan raya pula dinasihatkan untuk merancang perjalanan selain mematuhi undang-undang jalan raya. ACP Ashmon juga memaklumkan kejadian jenayah boleh disalurkan ke Pusat Kawalan IP di Kuching di talian 082-244444 atau Balai Polis Sentral, Padungan, Sekama, Satok, Sungai Maung, Bintawa, Santubong, Tabuan Jaya dan Balai Polis Gita. Sementara itu, sebanyak 246 notis saman telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak kepada pengguna jalan raya semasa Ops khas bersempena bulan perayaan Hari Raya Aidilfitri yang dijalankan pada 1 hingga 4 April lepas di Kuching. JPJ Sarawak menerusi perkongsian di Facebook berkata, fokus penguatkuasaan adalah pada 9 kesalahan utama, iaitu tidak memakai tali pinggang atau topi keleda, gagal berhenti di lampu isyarat merah dan penggunaan telefon bimbit semasa memandu. Kesalahan lain termasuklah tidak mematuhi had laju, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, memotong barisan, memandu kenderaan berat di lorong laju dan lebih muatan. Oleh itu, pengguna jalan raya dinasihatkan supaya patuh kepada peraturan
peraturan dan undang-undang ketika memandu. Sementara itu, di Miri, 3 kenderaan disitar menerusi ops perayaan yang dijalankan JPJ Cawangan Miri di Jalan Miri Bypass, Jalan Miri Bintulu dan Terminal Bas Pujut Sabtu lalu. JPJ telah mengeluarkan notis JPJ-P22 dan notis penahanan kenderaan terhadap 3 kenderaan tersebut di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi berkenaan memberi fokus kepada pelbagai kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Biarpun sibuk melaksanakan perniagaan untuk mencari keuntungan, namun rezeki diperolehi terus dikongsikan bersama dengan masyarakat. Ini dijelaskan oleh Pengerusi Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DAPS Cawangan Miri, Muhammad Hafiz Rohani dalam majlis ringkas penyerahan sumbangan kepada 8 buah sekolah dan majlis berbuka puasa DAPS Miri di salah sebuah hotel terkemuka di Miri. 8 sekolah yang menerima sumbangan dari DAPS itu, Sekolah Kebangsaan Syed Othman, SK Jalan Bintang, SK Miri, SK Beraya, SK Selanyau, SK Pulau Melayu, SK Senadin dan SK Keluru Tengah. Sumbangan berupa wang tunai berjumlah RM500 setiap sekolah itu bertujuan bagi membantu sekolah melaksanakan aktiviti mereka khasnya pada perayaan Hari Raya Aidilfitri ini. RM116,000 lesap dalam satu kes wang yang tidak dituntut dilaporkan di Sibu. Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling mendedahkan perkara tersebut dalam satu sidang media di Sibu semalam. Katanya beliau dimaklumkan oleh pihak polis setakat semalam 3 laporan polis berkaitan kes yang sama telah dilaporkan di Sibu. This is a quite serious matter. Have to look into it. I think the victims they are seeking for the justice. They are seeking the answer also from the Ministry of Finance how to settle the case, since there have been quite a big loss for them. How to settle the case, and the police have to look into to siasat. Oscar percaya kes ini melibatkan sindiket yang menyasarkan individu yang mempunyai jumlah wang yang banyak di dalam sistem berkaitan untuk menuntut wang yang tidak dituntut. Ujarnya ia melibatkan wang milik individu tidak dituntut yang hilang selepas pengadu membuat permohonan untuk menuntut sejumlah wang. Beliau turut menggesa Kementerian Kewangan Malaysia menambah baik sistem berkaitan prosedur tuntutan wang yang tidak dituntut itu secara dalam talian. Sementara itu, seorang pesara Lau Kahli, 65 tahun, yang merupakan pengadu mendakwa wang milik mendiang ibunya berjumlah RM116,000 telah lesap ketika beliau hendak melakukan tuntutan. Katanya beliau mendapat tahu wang itu tidak dituntut selepas menyemak di sistem dalam talian berkenaan. Ujarnya 26 Disember 2023 beliau telah menyerahkan dokumen diperlukan untuk menuntut wang tersebut, namun kemudian dimaklumkan bahawa wang itu sudah tiada. Seorang jurumudi feri di Batang Lupa dilaporkan hilang setelah turun ke sungai untuk melepaskan tali yang tersangkut di bahagian propeller feri petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan mangsa Lin Anak Jara 48 tahun bersama 3 rakan sekerja telah turun ke dalam sungai pada Paras Dagu untuk melepaskan tali tersebut. Mangsa dilaporkan menyelam dan terus tidak timbul dalam kejadian ketika air sedang pasang dan air deras. Panggilan kecemasan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat sekitar 4.35 petang dan 4 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratok digerakkan ke lokasi kejadian di Batang Lupa, Jalan Sebuyau, Simunjan. Operasi pencarian dilakukan anggota bomba di sekitar tebing sungai berhampiran pangkalan jeti dalam jarak radius 500 meter bersama pihak polis, Angkatan Pertahanan Awam dan rela. Setakat pukul 8 malam tadi, mangsa belum dijumpai dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.